Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita masuk hari ke-8, iaitu ayat dan firman Tuhan sebagai satu pisau yang tajam. Dia boleh menyembelih semua. So, kita tahu ayat Tuhan itu seperti pisau. Mari kita masuk dalam ayat. Di mana kita boleh cari ayat ini? Kita pergi tengok Efesus babak 6 ayat 17. Kita cari dalam Alkitab. Efesus dalam Perjanjian Baru. Efesus. Pada mula-mulanya mungkin susah mendapat, tetapi kita pasti dapat. Okey, kita cari. Mana ni ayat Efesus? Efesus ayat babak ke-6 ayat 17. Ayat 17 memberitahu kita, terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi dan firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah. Ya. Ayat Tuhan berkata firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah. Ya. Bila kita ada pedang, kita boleh menggunakannya dengan berbagai-bagai cara. Tetapi ini penting kerana kita mahu Roh Allah bersama-sama kita bila kita membuat sebarangan. Okey? Firman Tuhan sebagai pedang daripada Roh Allah. Itu penting. Kita juga pergi mencari Ibrani babak ke-4 ayat 12. Ibrani babak ke-4 ayat ke-12. Kalau kita ada Alkitab, kita menengoknya dan menggariskannya supaya kita lebih tepat pada ayat Tuhan. Okey, Ibrani babak 4 ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Sungguh baiknya kalau kita boleh bersuara, berucap ayat Tuhan. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Firman Allah menghakimi fikiran dan niat hati manusia. Ya, kita tengok apa ayat Tuhan boleh buat, dan pedang ini dari Roh Kudus, apa dia boleh buat? Kita baca sekali lagi. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Firman Allah menghakimi fikiran dan niat hati manusia. Mari kita juga mencari bagaimana pedang ini mengatasi iblis. Dalam Lukas babak ke-4. Kita cari Lukas
babak keempat. Ya. Ini adalah yang diceritakan bahawa Yesus dicubai oleh iblis. Okey, mari kita mendengarnya. Yesus yang dikuasai oleh Roh Allah kembali dari kawasan Sungai Yordan. Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Di situ Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Sepanjang masa itu, Yesus tidak makan apa-apa sehingga dia lapar. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja." Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekelip mata, iblis menunjukkan segala kerajaan di dunia kepadanya. "Aku akan memberikan segala kekuasaan dan kekayaan ini kepada kamu," kata iblis kepada Yesus. "Semuanya ini telah diberikan kepada aku, dan aku berhak memberikannya kepada sesiapa sahaja yang aku suka. Semua ini akan menjadi milik kamu jika engkau sujud menyembah aku." Ya. Iblis berkata kepada Yesus, "Kalau kamu sudi sujud menyembah aku, semua ini, semua harta dunia akan diberikan kepada Yesus." Dalam ayat 8, apa Yesus menjawab? Di dalam Alkitab tertulis, "Sembahlah Tuhan Allah kamu dan abdilah diri kepada Dia sahaja." Ya. Lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh dia di puncak rumah Tuhan dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah. Kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan memerintah para malaikatnya menjaga engkau baik-baik. Juga tertulis, malaikat akan menyambut engkau dengan tangan supaya kaki kamu tidak terhantuk kepada batu." Dalam ayat 12, Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, janganlah cobai Tuhan Allah kamu." Apabila iblis selesai mencobai Yesus dalam segala upaya, dia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Ya. Ini kita dah dapat dalam Alkitab apa yang ditulis oleh Tuhan. Dan Yesus juga menggunakan ayat Tuhan untuk menempuh segala niat jahat daripada iblis, kerana ayat Tuhan adalah pedang, ya, pedang daripada Roh Kudus. Ya. Bila kita dicobai dalam hidup kita, bila kita menderita dalam hidup kita, kita mesti balik kepada apa ayat Tuhan berkata. Ya. Dan kita, bila kita dicobai, dikatakan, "Adakah engkau anak Allah?" Ya, bila kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Ya.
Kita mesti tahu, kita mesti pasti ini adalah penting. Kerana iblis selalu mencobai kita, mengatakan, betulkah kamu anak-anak Allah? Ya. So, ini kita mesti tahu dalam Efesius babak 6 ayat 17. Dalam Ibrani babak 4 ayat 12 dan juga cerita mengenai Yesus dicobai oleh iblis di Lukas babak 4 ayat 1 sampai ayat 13. Okey? Sekian. Terima kasih. Shalom.